Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini cikgu akan kongsikan kertas percubaan SBP tahun 2020, soalan kertas 3. Okey, so hari ini kita akan fokus kepada soalan bahagian B untuk soalan kertas 3. Okey, ini kita kena menulis eksperimen, maka pelajar perlu dapatkan eksperimen yang tepat untuk mendapat 12 markah. Soalan nombor 3 adalah soalan tingkatan 4, dan soalan nombor 4 adalah soalan tingkatan 5, iaitu eksperimen-eksperimen yang ada dalam tingkatan 5. Maka pelajar harus menjawab dalam masa 30 minit sahaja. Tetapi ada pelajar yang mampu menjawab kedua-dua soalan dalam masa 30 minit tersebut. Itu adalah cara yang paling berkesan kalau kita mampu menjawab kedua-dua soalan. Hari ini cikgu akan kongsikan tentang penggunaan teknik PASS atau PAS semasa menjawab soalan eksperimen. Apakah dia P? P itu ialah kita kena dapatkan dulu dia punya pembeli ubah, kemudian tengok radas yang diberi atau alatan yang diberi, kemudian kita kena buat sedikit sketch apakah gambaran eksperimen itu, kemudian barulah kita selesaikan. Kalau dah bersedia, kita akan mulakan teknik PASS. Cikgu akan mulakan dengan menjawab soalan SBP tahun 2020 dengan memilih soalan nombor 4, semestinya soalan tingkatan 5. Okey, pertama kita baca soalan betul-betul. Okey, kita ada satu situasi, kita ada magnet diletakkan di belakang wire. Kemudian kita akan nampak adanya galvanometer, dan kita ada metal wire atau dawai logam. Okey, pertama cuba kita cari apakah pembeli ubah yang berkaitan. So dalam gambar ini kita akan dapati bahawa arus aruhan sebagai dia punya pembeli ubah, sebab kita ada galvanometer. Kita boleh nampak nilai dia berubah, iaitu yang pertama tu kecil, yang kedua tu dia menjadi besar. Maka kita boleh katakan itu sebagai pembeli ubah bergerak balas. Tapi apa yang memanipulasikannya ialah tinggi dawai logam. So itu adalah tanggapan awal kita dalam tajuk ni. Tapi kita masih lagi tak dapat pasti apakah eksperimen yang kita boleh buat. Tapi kita dapat kena pasti dulu dia punya pemboleh ubah. Constant variable mungkin ketebalan wire, ketebalan dawai tersebut, sebab kita nampak dia pakai gitar yang sama. So maka kita rujuk alatan yang diberi untuk meyakinkan lagi jawapan kita. Okey, maka alatan yang diberi ialah magnet bar atau bar magnet galvanometer. So kita kena buat eksperimen berdasarkan alatan yang diberi. So cikgu dah buat satu list yang menyenaraikan semua eksperimen tingkatan 5. So dengan tahu kita punya radas, kita dapat tahu dia punya eksperimen. Maka betul lah our experiment is about the induced current atau arus aruhan, kerana cluenya adalah magnet bar, hanya dipakai dalam tajuk arus aruhan. So RV tadi ialah arus aruhan, sebab kita ada galvanometer. So apakah manipulated variable yang mengubah arus, sama ada speed of relative motion ataupun kelajuan pergerakan relatif ataupun number of turn. Di sini ada dua, kita kena decide. Tapi sebab kita nampak tadi dia ubah tinggi, kerana tinggi berbeza akan membezakan kelajuan kejatuhan magnet tersebut. Bermakna dengan kita ubah tinggi, kita dapat ubah dia punya kelajuan. Maka itulah kita dapat dah dia punya eksperimen. Sekarang kita nak sketch. Ni cikgu dah senaraikan, ada buat senarai gambar rajah untuk kita sketch. Maka inilah
gambar rajah eksperimen tersebut. Kita ada magnet bar, kita ada galvanometer ataupun milliammeter pun boleh. So nak ukur tinggi, kita ada pembaris. Number of turn gegelong pun kita kena constantkan. So nak ukur pemberi ubah bergerak balas pun kita ada, iaitu galvanometer. So mari kita senaraikan apakah pemberi ubah yang tepat, yang pasti betul. Pertama ialah MV dia ataupun yang kita ubah ialah tinggi bar magnet. Yang kedua yang bergerak balas ialah arus aruhan. Dan kita kena tetapkan dia punya bilangan gegelong dawai. Tu kena sama. Maka inilah sketchnya. Inilah sketchnya kita dapat. Okey, kita salin terus. Kita terus letakkan alat pengukuran. Okey, kita ada pembaris untuk tinggi, untuk kita punya pemberi ubah dimanipulasi. Kita ada galvanometer untuk ukur pemberi ubah bergerak balas, dan kita tetapkan 50 pusingan dalam bilangan gegelong. Jom kita buat sama-sama. Okey, pertama kita kena buat infer. Langkah terakhir ialah kita harus selesaikan saja soalan, sebab kita dah dapat semua yang kita perlukan. Maka cara menulis inferen ialah arus aruhan bergantung kepada ketinggian magnet dengan konduktor. Itu saja untuk inferen. Kalau dalam bahasa Inggeris, induced current depends on the height of magnet and the conductor. Okay, kemudian cara menulis hipotesis, dia kena ada arah. Okay, maksudnya kita tulis semakin tinggi ketinggian magnet dengan konduktor, maka semakin tinggi nilai arus aruhan. Maksudnya dua-dua akan naik. Itu arahnya, dua-dua naik. Okay, kalau dalam bahasa Inggeris, when the height of magnet and the conductor increase, the induced current also increase. Okay, aim atau tujuan untuk mengkaji hubungan antara tinggi magnet dengan konduktor dan juga nilai arus aruhan, ataupun mengkaji hubungan antara nilai arus aruhan dengan ketinggian magnet dengan konduktor pun boleh. Tapi kena jelas kita punya pemboleh ubah tadi. Okey, yang kita manipulasi ialah tinggi magnet ke mana dengan konduktor. Jelas dia punya pemboleh ubah tu. Apakah yang akan bergerak balas ialah nilai arus aruhan. Apa yang kita akan malarkan ialah nilai bilangan gegelong solenoid. Tu kita guna solenoid. Kita jangan ubah apa-apa pada bilangan gegelong. Yang ubah cuma ketinggian magnet dengan konduktor sahaja. Okey, radas dan apparatus kita kata yang mudah ialah pembaris untuk ukur tinggi. Kemudian arus aruhan, kita gunakan galvanometer. Yang lain tu retort stand, wire, solenoid tu kita boleh wakilkan dalam lukisan nanti. Itu pun boleh dijadikan jawapan. Tapi kena labelkan lukisan. Okey, radas, pastikan tepat radas. Tu cikgu dah bagi list tadi. Maka kena ingat radas tu semua. Dan pastikan radas kita berfungsi, maknanya tidak ada yang menghalang ukuran itu. Okey, kita lukiskan pembaris sebagai alat pengukur ketinggian magnet. Okey, labelkan. Mungkin kalau kita lupa letak dekat apparatus, kita ada backup di sini. Tapi kena labelkan. Dan kita letaklah magnet. Ini nanti kita ubah nanti ketinggian dia nanti.
Okey, kemudian kita ada solenoid yang kita sambungkan pada galvanometer. Ni nanti kita boleh ukur nanti dia punya arus aruhan. Dan pelajar juga boleh juga terbalikkan, letakkan solenoid di atas ataupun magnet di bawah. Maka nanti bila jatuh je magnet, maka dia akan memotong flux magnet, maka akan menghasilkan arus aruhan. Okey, jelas kita punya gambar rajah, kita ada ketinggi dan kita juga ada pengukur arus. Maka tepat kita punya eksperimen, dan kita pun dah lihat tu. Maka kita writekan untuk radas. So bila prosedur kita dah senang, kita cuma cakap kita dah sediakan radas seperti gambar rajah. So tak perlu kita nak explain panjang-panjang sebab semuanya dalam gambar rajah tadi. Okey, kemudian yang kedua, kita kena nyatakan ketinggian magnet kita yang pertama. So kita boleh kata lepaskan magnet pada ketinggian berapa tu kena decide sendiri. Contohnya 10 cm daripada solenoid ataupun konduktor tadi yang mempunyai 50 pusingan gegelung. Kita dah nyatakan pembuli ubah yang kita malarkan. Kemudian kita kena nyatakan bagaimana kita nak rekodkan bacaan yang bergerak balas, iaitu arus. So kita kena perhatikan dan rekod bacaan arus aruhan menggunakan galvanometer. Nyatakan alat sekali. Kemudian yang terakhir kita just langkah 2 dan 3 kita ulang balik dengan menggunakan ketinggian magnet dengan konduktor yang berbeza. Dan kita pun decide sendirilah. Dari 10 kita mungkin buat 20, 30, 40 dan 50. So kita ada 5 nilai kesemuanya. Itu sahaja untuk prosedur. Maka kita boleh jadualkan semula. Kita jadualkan tadi kita punya apa yang kita ubah tadi, iaitu tinggi magnet dengan konduktor, letak simbol H dan slash unitnya. Dan kita buat juga pembuli ubah bergerak balas, iaitu arus aruhan, simbol dan unit. Maka isi sahaja di bahagian yang kita manipulasi tadi, iaitu ketinggian. Pastikan ada 5 nilai kesemuanya. Wajib ada 5 nilai. Okey, kita jelas table ni jelas, ini sahaja untuk table. Kemudian kita nak buat analisis data, kita akan buat macam graf lah. Habis kita sketch sahaja. Okey, kita cuma letakkan paksi yang betul, iaitu responding kita ialah arus aruhan dan yang kita ubah ialah ketinggian. Dan jangan lupa unit pun kita harus ada. Khususnya dengan cara sama, guna teknik PASS tadi, PASS. Pertama sekali ialah pembuli ubah. Soalan nombor 3 untuk soalan SBP 2020 adalah soalan yang menggunakan kanta. Okey, pembuli ubah kita nampak sini ialah jarak objek tu yang diubah tadi jauh dan kita juga ada jarak image, iaitu jarak antara kanta dan image. Itu ialah jarak image. Yang kedua, kita dapati bahawa objek tu berubah dia punya tempat. Maka kita dapati bahawa tinggi dia berubah. Maka senang saja sini. Bermakna tinggi sebagai kita punya pembuli ubah bergerak balas. Apa yang kita ubah ialah jarak objek. Dah dapat. Mungkin kita boleh constant kan jarak image, sebab tak berubah di sini. So berjaya kita. Yang kedua ialah cari alat. PA kan, P sudah, A ialah alat convex lens ataupun kata cembung. Ni jadual ni cikgu dah buat. Tinggal cari je jawapan yang sesuai. So bila diberikan kata cembung terlalu jauh so kita kena cari eksperimen. Maka eksperimen ialah tentang hubungan antara U, iaitu object distance, V image distance, dan F focal length ataupun panjang fokus. Maka betul lah tadi bertepatan dengan kita punya pembuli ubah. Maka kita ubah object distance
nanti akan berubah tinggi ataupun kita boleh ganti juga dengan pembesaran linear, juga akan berubah kalau objek distance itu berubah. Okey, semua ada dalam formula ni. Maka kita dah dapat satu pembayang yang kuat untuk kita menulis eksperimen. Dan kita terakhir sekali lah, kita sketch. Pastikan radas kita itu boleh diukur ataupun berfungsi sebenarnya. Okey, kita ada lampu dan kita ada satu objek yang kita pakai kat board kita lukis segitiga, dan lampu tu akan lalu pada segitiga dan akan menghala ke skrin melalui kantar tadi. So kita letak pembaris untuk ukur dia punya jarak objek. Tu nanti kita akan gerakkan, dan juga boleh ukur juga jarak image. Itu kita kena constantkan. Dan apa yang berubah nanti ialah height nanti, tingginya dalam skrin nanti. Ataupun kita boleh juga gunakan formula pembesaran linear sebagai dia punya boleh ubah penggerak balas. Maka MV kita manipulated ialah object distance, RV responding, yang bergerak balas ialah linear modification, ataupun yang senang ialah tinggi image. Ini senang saja, boleh pakai formula, ataupun yang mudah kita just ukur saja image yang terhasil dengan pembaris. So tugas kamu sekarang adalah selesaikan dengan